Kelembapan akan menyebabkan berlakunya proses perebutan dan struktur kayu itu menjadi lemah jika terdapatnya kadar kelembapan yang tinggi dalam suatu kawasan struktur tersebut. Saya nak berkongsi ringkas dan umum ejen-ejen kerosakan dan kecacatan kayu. Faktor biologi. Faktor usia dan jangka hayat kayu dan jenis kayu juga antara faktor yang menentukan sejauh mana ketahanan dan kekuatan kayu. Kayu yang kuat akan menjangkau usia yang panjang ditambah dengan kaedah pemeliharaan yang baik. Manakala kayu yang kurang tahan dan kuat akan menjadi pendek jangka hayatnya dan mengalami kecacatan dan kerosakan. Faktor makhluk perosak. Tidak dinafikan koleksi kayu amat sensitif kepada makhluk perosak kerana terdapat struktur dan serat kayu menjadi sebahagian makanan bagi makhluk perosak dan juga menjadi tempat tinggal dan sarang bagi makhluk perosak, dan ianya berlaku secara semula jadi mengikut kitaran ekosistem. Sebab faktor inilah memerlukan kaedah pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi kayu dengan lebih teliti dan bahan dan teknik yang pelbagai bagi mengelakkan serangan makhluk perosak. Contohnya, terdapat struktur kayu kelihatan elok dan cantik di bahagian luar, tetapi di bahagian dalamnya telah menjadi sarang makhluk perosak. Dan kayu tersebut apabila ditekan atau diketuk, struktur dalamannya telah menjadi kosong. Contoh makhluk perosak seperti anak-anai, kumbang kayu, bubuk dan kasai. Faktor keadaan persekitaran seperti cuaca, suhu, kelembapan relatif, cahaya UV dan lain-lain yang akan menentukan ketahanan kayu, sama ada di luar ataupun di dalam bangunan. Contoh kelembapan akan menyebabkan berlakunya proses perebutan dan struktur kayu itu menjadi lemah jika terdapatnya kadar kelembapan yang tinggi dalam suatu kawasan struktur tersebut. Air dapat meresap ke dalam kayu dan seterusnya membolehkan ejen-ejen kerosakan lain seperti kulat dan cendawan membiak dalam sel-sel kayu yang mengembang. Manakala disebabkan ejen seperti cahaya matahari dan lampu terjadi apabila cuaca panas dan menjadikan suhu meninggi dan menyebabkan keadaan menjadi kering dan panas, proses pengecutan akan berlaku menyebabkan berlakunya keretakan pada kayu disebabkan ianya menjadi kering dan lama-kelamaan akan merekah, pecah dan rapuh. Disebabkan faktor inilah keadaan kayu akan berubah dimensi fizikal, struktur, warna dan bentuk. Contoh lain, banjir juga akan menjadi salah satu risiko kepada kerosakan yang amat kritikal kepada koleksi kayu. Apabila berlakunya banjir, koleksi kayu akan terendam dalam jangka masa yang lama di dalam air, sama ada koleksi yang berada di luar ataupun di dalam bangunan, menyebabkan kerosakan yang teruk dalam jangka masa yang panjang. Koleksi yang berada di luar kebanyakannya terdedah kepada haiwan seperti burung, kelawar yang membuang najis dan bersarang di dalam koleksi tersebut yang menyebabkan kerosakan dalam jangka masa yang panjang. Faktor fizikal dan mekanikal. Faktor manusia. Ini sering berlaku disebabkan kecuaian ataupun kesilapan semasa mengendalikan koleksi kayu. Contohnya, cara memegang dan membawa koleksi yang salah. Koleksi kayu tergelincir dan jatuh semasa mengendalikannya. Susun atur atau kaedah penyimpanan yang tidak sesuai dan sebagainya. Disebabkan faktor ini mungkin akan berlaku kerosakan dan kemusnahan seperti patah, pecah dan lain-lain. Kaedah susun atur yang tidak sesuai juga menjadi faktor kerosakan koleksi kayu. Contohnya, koleksi yang tidak disusun atau diletakkan sokongan yang betul semasa penyimpanan di atas rak. Kawalan suhu dan kelembapan yang tidak betul dan sesuai di dalam stor penyimpanan juga menyumbang kepada kemerosotan jangka hayat sesuatu koleksi kayu. Sistem pencegahan kebakaran yang tidak diselenggara mungkin boleh menjadi sebab kebakaran yang akan merosakkan koleksi artifak kayu. Penggunaan cat atau varnis yang berkualiti rendah mungkin juga menjadi punca kemerosotan koleksi kayu yang tidak akan bertahan lama. Kebanyakan hasil barangan yang diperbuat daripada kayu seperti kraftangan, peralatan pertukangan, ukiran dan lain-lain memerlukan bahan salutan seperti cat dan varnis untuk kekal bertahan lama. Jadi jika ia tidak disalut dengan bahan-bahan salutan, tempoh hayatnya akan menjadi lebih pendek. Kaedah peragaan.
Terdapat juga kesilapan dalam teknik peragaan atau pameran yang menjadi faktor kerosakan koleksi kayu. Contoh koleksi pameran luar yang tidak berbumbung dan terdedah kepada cuaca yang panas dan hujan. Susun atur koleksi yang tidak menggunakan sokongan yang betul semasa peragaan dan pameran. Keadaan ruang pameran yang tidak mengikut standard kawalan suhu, pencahayaan dan kelembapan yang betul. Kerja-kerja pembangunan di kawasan sekitar juga boleh menjejas dan menyebabkan kemerosotan koleksi kayu dalam bentuk gegaran, asap, habuk, debu dan sebagainya. Faktor kimia. Untuk kecacatan yang disebabkan oleh faktor kimia ini pula, ianya dapat mengurangkan kesempurnaan kayu dengan menghaki struktur kayu di samping dapat mengurangkan kekuatan yang sekaligus mendatangkan kecacatan yang lain. Antaranya adalah akibat pendedahan yang berterusan terhadap asid dan alkali, karat daripada paku dan lembapan yang berterusan. Asid dapat menyebabkan kayu menjadi rapuh dengan serat kayu yang berserabut berwarna putih seakan-akan seperti reput putih. Keadaan berserabut terhasil yang mana serat kayu tajam berwarna putih kelihatan di permukaan kayu. Kecacatan ini banyak didapati pada kawasan yang mempunyai pencemaran udara yang tinggi seperti di kawasan perindustrian, manakala alkali pula kesan kecacatan juga hampir sama namun lebih teruk kerana alkali menyerang komponen lignin dan hemiselulosa yang akhirnya akan menyebabkan kayu kehilangan kekuatan dan menjadi lembut. Tahap dan kesan kecacatan dalam kumpulan ini bergantung kepada jangka masa pendedahan, kepekatan bahan kimia dan suhu persekitaran yang menjadi pemangkin kepada kerosakan yang serius. Itulah sedikit perkongsian pada kali ini.